Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan bahan bantu mengajar yang kami hasilkan, iaitu kotak literasi interaktif yang memfokuskan kepada pengukuhan kemahiran literasi menulis dalam kalangan murid tahap 1. Baiklah, jadi BBM ini dibangunkan hasil daripada pemerhatian kami terhadap masalah sebenar yang berlaku dalam bilik darjah, khususnya dalam kalangan murid yang masih lemah dalam penguasaan asas penulisan. Okey, baiklah. Berdasarkan pengalaman dan analisis kami, antara masalah yang sering dikenal pasti ialah murid tidak memegang pensel dengan cara yang betul, tulisan tidak kemas dan tidak mengikut garisan, serta cepat berasa penat apabila menulis. Keadaan ini menunjukkan bahawa murid belum menguasai kemahiran mekanis dalam penulisan. Sekiranya masalah ini tidak ditangani lebih awal, murid akan mengalami kesukaran untuk membina ayat walaupun mereka memahami isi pelajaran secara lisan. Oleh itu, aktiviti pertama dalam kotak literasi interaktif memberi penekanan kepada latihan pegangan pensel dan penulisan huruf. Penggunaan garis putus-putus dalam aktiviti ini, murid dapat dibimbing menggunakan teknik pegangan tripod, iaitu teknik pegangan yang betul. Guru menunjukkan cara memegang pensel dengan stabil menggunakan 3 jari utama bagi memastikan kawalan yang baik. Selepas itu, murid akan menekak huruf berdasarkan lembaran garis putus-putus sebelum menulis huruf secara bebas tanpa panduan. Baiklah, jadi aktiviti ini berada pada tahap pra-penulisan, iaitu peringkat persediaan sebelum murid mampu untuk menghasilkan ayat yang lengkap. Jadi pada tahap ini, murid akan membina kekuatan otot halus, meningkatkan koordinasi mata dan tangan serta dapat membiasakan diri dengan bentuk dan arah huruf. Jadi walaupun aktiviti ini kelihatan sangatlah asas, tetapi aktiviti ini sebenarnya sangat penting kerana penguasaan mekanis yang lemah akan dapat menjejaskan keseluruhan kualiti penulisan murid pada peringkat yang seterusnya. Jadi selain itu, aspek kognitif turut berlaku apabila murid ini dapat mengenal bentuk huruf dan membezakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ini akan menunjukkan bahawa kemahiran fizikal dan mental ini salinglah berkait dalam proses literasi ini. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang kedua untuk menerangkan lagi aktiviti yang seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pembentang pertama. Aktiviti kedua pula ialah dalam kotak literasi interaktif memberi fokus kepada pembinaan dan analisis struktur ayat berpandukan gambar. Selepas murid menguasai asas tulisan, mereka perlu memahami bagaimana sesuatu ayat dibina secara sistematik. Masalah utama yang sering berlaku ialah murid tidak tahu atau tidak pandai untuk memulakan ayat dan menghasilkan ayat yang tidak lengkap. Ada juga murid yang keliru antara watak dan perbuatan. Hal ini menunjukkan bahawa murid belum memahami struktur dalaman ayat. Dalam aktiviti ini, murid akan mencabut salah satu gambar yang memaparkan satu situasi lengkap. Setiap gambar direka supaya boleh membentuk satu ayat penuh yang mengandungi watak, perbuatan dan objek atau tempat. Contohnya, gambar menunjukkan seorang murid membaca buku di rumah. Berdasarkan gambar tersebut, murid akan membina ayat seperti Ali membaca buku di rumah. Namun, aktiviti ini tidak berhenti pada pembinaan ayat sahaja.
Di bawah gambar tersebut telah disediakan 3 ruangan berlabel watak, perbuatan dan objek atau tempat. Murid perlu menulis perkataan yang sesuai dan menampalkannya mengikut kategori yang betul. Proses ini membantu murid memahami bahawa setiap ayat mempunyai struktur yang tersusun dan setiap perkataan mempunyai fungsi tertentu. Dari sudut kognitif pula, aktiviti ini melibatkan proses pemerhatian, pentafsiran, maklumat visual, pembinaan ayat dan pengerasan komponen bahasa. Murid bukan sekadar menulis, tetapi memproses maklumat secara aktif dalam minda mereka. Dari perspektif teori mentalis, pembinaan ayat berlaku dalam sistem mental murid sebelum dizahirkan dalam bentuk tulisan. Murid membina ayat dalam fikiran, kemudian memecahkannya kepada komponen tertentu. Ini membantu murid memahami bahawa bahasa mempunyai sistem dan struktur yang tersendiri. Selain itu, aktiviti ini juga turut merangsang pemikiran kritis kerana murid perlu mengenal pasti fungsi setiap perkataan dalam ayat. Mereka perlu memahami bahawa watak bertindak sebagai subjek, perbuatan pula sebagai kata kerja dan objek atau tempat sebagai pelengkap makna ayat. Proses analisis ini membantu murid berfikir secara tersusun dan sistematik. Okey, baiklah. Saya serahkan pula kepada pembentang ketiga untuk menerangkan aktiviti terakhir. Baiklah, terima kasih. Aktiviti ketiga dalam kotak literasi interaktif dikenali sebagai polis huruf. Aktiviti ini memberikan penekanan kepada pengesahan dan pembetulan kesalahan bahasa di dalam ayat. Antara kelemahan yang sering berlaku dalam penulisan murid ialah penggunaan huruf kecil pada awal ayat dan ketiadaan huruf noktah pada akhir ayat tersebut. Murid juga jarang menyemak semula ayat yang ditulis. Keadaan ini akan menunjukkan bahawa murid kurang kesedaran terhadap konvensi bahasa. Dalam aktiviti yang saya sediakan, murid diberikan ayat yang mengandungi kesalahan bahasa. Murid perlu mengenal pasti terlebih dahulu serta membulatkan kesalahan tersebut. Selepas itu, murid dikehendaki menulis semula dalam ayat dengan struktur dan tanda baca yang betul. Sebagai contoh, ayat "Saya suka makan nasi" perlulah ditulis semula sebagai S huruf besar dan diakhiri dengan titik, iaitu "Saya suka makan nasi". Aktiviti ini melibatkan pemikiran kritis terhadap analisis dan aplikasi. Murid menganalisis kesalahan, membuat pertimbangan bahasa dan seterusnya mengaplikasikan dalam pembetulan secara kendiri. Dari sudut mentalis pula, murid membandingkan bentuk ayat yang salah dengan bentuk yang betul dalam fikiran mereka sebelum mereka menulis semula ayat tersebut. Pada masa yang sama, aspek mekanis turutlah diperkukuh apabila murid menulis semula ayat dengan kemas dan mengikut garisan yang betul. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga aktiviti ini dapat kotak literasi interaktif ini disusun secara progresif dan menyeluruh. Aktiviti pertama mengukuhkan asas mekanis dan pra-penulisan. Aktiviti kedua pula membina struktur ayat melalui pemprosesan kognitif dan analisis bahasa. Manakala aktiviti ketiga memperkukuhkan lagi kesedaran bahasa melalui pemikiran kritis dan aplikasi. Pendekatan berasaskan permainan ini menjadikan pembelajaran lebih aktif, menyeronokkan dan berpusatkan murid. BBMA ini bukan sahaja membantu murid menulis dengan betul, malah membentuk pemikiran bahasa yang sistematik dan berstruktur di dalam diri murid. Sekian, terima kasih.
Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan beberapa kelebihan dan kelemahan bagi bahan bantu mengajar atau BBM yang telah kami hasilkan ini. Yang pertama sekali, dari segi kelemahan, salah satu kelemahan BBM ini ialah aktiviti ini memerlukan ruang yang agak luas untuk digunakan. Hal ini kerana bahan ini berbentuk kotak yang mempunyai beberapa sisi aktiviti. Apabila penutup kotak dibuka, semua sisi akan terbuka dan mengambil ruang di atas meja atau lantai. Oleh itu, guru perlulah menyediakan ruang yang mencukupi supaya murid dapat menjalankan aktiviti dengan lebih selesa. Baiklah, selain itu, BBM ini juga kurang sesuai digunakan dalam kelas yang mempunyai bilangan murid yang terlalu ramai. Aktiviti yang disediakan ini memerlukan murid bekerja di dalam kumpulan yang kecil. Contohnya sekitar 2 hingga 3 orang di dalam satu kumpulan. Jika jumlah murid terlalu ramai, guru mungkin memerlukan lebih banyak set BBM yang perlu mengambil masa yang lebih lama untuk memastikan semua murid berpeluang menggunakan bahan ini. Seterusnya, penggunaan BBM ini juga memerlukan sedikit masa persediaan. Guru perlu menyediakan kad ayat, bahan, tampalan dan menyusun semula bahan selepas aktiviti dijalankan. Oleh itu, guru perlu merancang masa pengajaran dengan baik supaya aktiviti dapat dijalankan dengan lebih lancar. Baiklah Hakimi, namun begitu, BBM ini mempunyai beberapa kelebihan yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar di dalam kelas ini lebih berkesan. Jadi antara kelebihan utama BBM ini ialah aktiviti ini dapat menjadikan proses pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Jadi murid bukan sahaja akan mendengar penerangan daripada guru, tapi mereka juga dapat terlibat secara aktif melalui aktiviti seperti mengenal pasti kesalahan ayat dan membetulkan ayat tersebut. Jadi selain itu, BBM ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kesedaran bahasa dalam kalangan murid, khususnya berkaitan penggunaan huruf besar, tanda kecil ataupun tanda baca dan ejaan yang betul. Jadi melalui aktiviti seperti polis huruf, murid akan dapat mengenal pasti kesalahan bahasa secara langsung dan membetulkan ayat tersebut dengan cara yang betul. Baiklah, di samping itu, BBM ini juga menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif, iaitu murid perlu bekerjasama dalam kumpulan untuk berbincang dan mencari jawapan yang betul. Jadi melalui kaedah ini, perkara ini dapat membantu murid untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi serta akan semangatlah dalam kerjasama antara rakan-rakan. Jadi akhir sekali, BBM ini juga bersifat fleksibel kerana guru boleh mengubah ataupun menambah kad ayat mengikut tahap murid. Jadi oleh itu, bahan ini boleh digunakan berulang kali dalam sesi pengajaran yang berbeza dan masih relevan dengan tahap pembelajaran murid. Kesimpulannya, walaupun BBM ini mempunyai beberapa kelemahan seperti memerlukan ruang yang lebih luas dan masa persediaan yang tertentu, namun bahan ini sebenarnya tetap memberikan banyaklah manfaat dalam membantu murid untuk memahami penggunaan bahasa dengan lebih jelas dan menarik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.